khususnya saya sebenarnya teruja sebab kita berulang kali mengalu-alukan kehadiran individu yang sangat besar, kita punya big boss juga di RTM dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ya, jadi kita nak persila dan kita alu-alukan ke set Selamat Pagi Malaysia untuk tahun 2021 itu yang merupakan Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Yang kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Hari ini sedundun kita Datuk. Itulah batik warna merah. Warna ceria Semangat insya-Allah. baru 2021. Semangat baru. Selamat tahun Selamat baru. tahun baru. Ya. Okey. Selamat Tahun baru. Ya, jadi tu tadi kita tengok tadi kan. Jadi dalam masa yang sama juga kita tahu bahawasanya seperti mana kami zahirkan dari awal sampailah ke waktu ini. Maksudnya kita dalam keadaan yang penuh bersemangat mendepani tahun 2021, tetapi dalam masa yang sama kita masih dalam keadaan berjaga-jaga, berhati-hati dan sebagainya. Maknanya kita tidak dalam istilahnya live life to the fullest yet, sebab kita masih lagi dalam keadaan jaga. Jadi pada hemat kami sendiri, Ya, saya rasa inilah tahun 2020 ni memang tahun yang serba mencabar dan kita tak pernah lalui zaman seperti ini. Kita ada macam-macam. Politik pun tak begitu stabil, kemudian masalah COVID, kemudian kita bergelut dengan nak membangunkan semula ekonomi. Jadi kerajaan yang prihatin di bawah Tan Sri Muhyiddin memang itu tumpuan dia. Bagaimana nak menangani COVID-19, kemudian nak membangunkan semula ekonomi. So malam tadi ucapan tahun baru Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin sebut tentang 5 keutamaan itu, masuklah yang 2 saya sebutkan tadi itu keseimbangan. Memang betul tak boleh nak hidup sepenuhnya macam biasa. Kita dah sebut norma baru dan sebagainya, tapi norma baru ni nampaknya kena kekal untuk beberapa tahun dan kita kena meladeninya dengan cara yang terbaik. Jadi sambil kita berjaga-jaga, tapi kita juga kena optimistik sebab orang kata kehidupan mesti diteruskan. Baik. Datuk, untuk membangunkan ekonomi pasca COVID-19 ini tidak akan melibatkan teknologi, kerana COVID-19 ini telah pun mempercepat proses digitalisasi dan tanggungjawab berat juga digalas oleh warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Rancangan Datuk untuk menepani situasi ini? You kata tanggungjawab berat. Dia dulu Menteri KKR je. Bila ada jalan berlubang kan. Sekarang Menteri KKMM bila dia kata sini tak ada line sebagai. Okay. Nah, itu betul. Dia sebenarnya dia pertembungan dua perkembangan ya. Satu, COVID-19 menyebabkan orang yang tak pernah rasa nak bermula dalam dunia digital, dia terpaksa. RTM buat program kan, nyanyi dari rumah. Jadi ramai penyanyi otai terpaksa belajar macam mana nak gunakan peranti untuk menyanyi. Selalu diguna telefon biasa saja. Okay. Tapi pada waktu yang sama, teknologi pun berkembang dengan begitu pesat. Jadi bertembung dua ini. Di satu pihak, rakyat sebahagiannya tiba-tiba migrasi kepada alam digital. Satu lagi ialah memang alam digital berkembang. Baru kita nampak di mana kelompongan, misalnya di kawasan luar bandar. Jadi sebab itu tahun 2021, walaupun kita dah ada jendela dan jendela akan diteruskan, tapi fokus kita ialah kawasan yang last itu. Dalam bahasa Inggeris itu last mile. Ini pedalaman Sabah Sarawak dan juga di Pantai Timur dan setengah-setengah tempat di Semenanjung. Jadi yang lebih kurang 4% yang belum dicapai oleh internet, itu tumpuan kita untuk 2021 ni. Okey, baik. Jadi ini adalah untuk usaha untuk merapatkan lagi jurang digital. Dan setakat ini daripada pemerhatian yang telah pun dilakukan, bagaimana jauh sebenarnya jurang tersebut dan kesediaan masyarakat di kawasan-kawasan tumpuan ini benar-benar bersedia untuk menerima kecanggihan yang ada ini. Saya rasa rakyat memang bukan sahaja bersedia, dia memang berkehendak kepada itu, termasuk di rumah-rumah panjang di Sarawak. Cuma apa yang kita kena sediakan itu biarlah praktikal. Misalnya untuk rumah panjang
ya, 2G itu sudah cukup bagus. 3G sangat baik, ya, untuk masa ini. Sebab sekarang dia tak ada G pun. Jadi itu yang saya kata tadi. Tumpuan kita itu kalau di Sarawak itu di rumah panjang. Yang itu kalau kita nak guna gentian optik belum sampai. Kalau kita nak guna jalur lebar juga tak begitu menjamin. Jadi kat situ dah tentu satelit. Jadi saya bagi tahu kepada SKMM, kita jangan tunggu sehingga memanglah ikut jadual jendela itu ada tahun-tahunnya, bulannya dan sebagainya. Saya kata kita jangan tunggu, kita kena percepatkan. Misalnya kalau satelit nak digunakan dan memang kita dah tahu dah kena guna satelit, kena dah tentukan satelit mana. Kalau MISAT lah. Kalau BINASAT lah. BINASAT ni nama company lain. Kalau kita menyewa satelit daripada negara lain, itu dibolehkan, tidak menimbulkan masalah. Kita kena buat keputusan itu segera. Kita jangan tunggu ia datang kepada kita, Datuk ini cadangan A, cadangan B. Tak. Saya kata kita kena cari cadangan A, B itu, kalau tidak proaktif, nanti kita kena lebih proaktif. Banyak sebenarnya usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Datuk untuk menyelesaikan masalah jalur lebar ini selain daripada jendela, inisiatif dalam belanjawan. Satu juga perkara yang hangat diperkatakan, cetusan idea Datuk untuk menjadikan perkhidmatan jalur lebar sebagai utiliti ketiga. Perkembangannya Datuk? Perkembangan sangat baik. Pulau Pinang negeri yang pertama yang buat dasar itu, dan ada beberapa buah negeri lain sudah mula mengorak langkah. Yang ini sebenarnya dia mempercepatkan proses penyediaan. Apa yang berlaku ialah setiap pemaju untuk memajukan sesuatu kawasan, dia di bawah pihak berkuasa tempatan. Dia ada satu istilah ni, KM, kebenaran merancang. Bila katalah saudara pemaju nak bangunkan satu kawasan perindustrian di, katalah kawasan saya lah, Indra Mahkota, pimpin sikit. Pihak berkuasa tempatan dalam konteks ini Majlis Bandaran Kuantan, ya, dia akan syaratkan, you kena jelaskan ni utility air macam mana, utility api atau elektrik macam mana. Tapi sekarang KM tak minta you jelaskan bagaimana nak disediakan internet connectivity. So bila kita kata utility ketiga diiktiraf oleh kerajaan negeri terutamanya, kerajaan negeri akan meminta pihak berkuasa tempatan masukkan connectivity internet sama macam air dan api, kena ada dalam kebenaran merancang. Jadi tidaklah bila dah siap baru dipohon. Sekarang ni tunggu siap projek baru pohon. Jadi mengambil masa yang dia melambatkan proses. Dan kebetulannya pula kalau dah besok dah siap, barulah nak ditentukan di mana menaranya, dan sebagainya. Kalau saya ambil menara saja sebagai contoh, apa yang sering berlaku ialah bila dah siap projek kawasan tu, baru datang nak bina menara, masa tu tempat terbaik untuk membina menara dah tak jumpa dah. Sebab adalah diambil oleh kilang, diambil oleh jalan, diambil oleh rumah. Jadi bila utility ketiga dianggap sebagai utility ketiga, maknanya connectivity itu termasuk buat menara itu dah ada dalam kebenaran merancang. Jadi dah tahu dah kalau ini kawasan dia, menara akan duduk tak situ, akan duduk sini dan sebagainya. Okey, baik. Tapi dalam masa yang sama, dalam apa jua yang cuba untuk dilakukan, pasti ada kekangan dan juga cabarannya. Apa sebenarnya yang cabaran juga kekangan yang perlu diselesaikan ataupun ditambah baik dengan kadar yang segera untuk memastikan agenda pembangunan industri digital ini dapat direalisasikan dengan lebih segera? Kalau dari segi connectivity atau kesaling hubungan, isunya ialah kecepatan dari segi merancang dan membina prasarana. Jadi kalau kita boleh selesaikan itu, sebahagian besar boleh kita selesaikan. Jadi lepas tu, bukanlah lepas itu. Jadi sambil itu kita cuba misalnya di bawah MDEC pula, bagaimana hendak memugar kefahaman dan kecekapan kemahiran dalam e-dagang, sebab Makcik Kia sekarang dah tak jual makanan secara biasa. Dia dah boleh buat promosi dalam talian dan sebagainya. Datuk, di sebalik cabaran yang wujud dalam tempoh pandemik ini, banyak kejayaan juga yang dilakar oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk yang menjadi
pengemudi kepada ANAM 2020 yang baru saja dilaksanakan baru-baru ini, fokus bukan sahaja kepada aspek pendigitalan, jalur lebar, malah industri kreatif juga diberikan tumpuan. Datuk ada satu visi, Road to Oscar, Road to Grammy. Dia begini, industri kreatif di Malaysia ini sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar. Sebab itu saya dan Datuk Hajah Nancy, Menteri Motek, kami telah tubuhkan Majlis Pembangunan Industri Kreatif Negara. Ini kita tiru sedikit yang berlaku di Korea Selatan, ya, dan beberapa buah negara yang lain, supaya semua agensi dan semua dasar, semua dana untuk industri kreatif ni diletak di satu tempat lah, supaya mudah dan melaju lagi sekali memperbaiki proses. Ya, okey. Jadi ringkasnya kita dah setuju ada beberapa perkara yang kita nak buat. Sebahagian bawah saya, sebahagian bawah Datuk Hajah Nancy. Cuma yang antara yang kita nak buat ialah misalnya untuk industri filem. Kita dah letak sasaran Road to Oscar. Bila nak sampai itu kita kena bincang secara detail. Tapi sekurang-kurangnya kita dah letak sasaran. Untuk muzik, Road to Grammy. Ya, sekali lagi, bila nak capai itu kita kena bincang. Tetapi untuk muzik kita mulakan dengan nasyid. Sebab kalau Korea ada K-pop, kita ada nasyid. Dan nasyid Malaysia sebenarnya Malaysia dianggap persada nasyid contemporary. Dan sebahagian daripada kumpulan-kumpulan nasyid kita dah pergi lebih 20 negara. Secara sendirian, So bayangkan kalau dia dijadikan produk yang dipromosi oleh Matrid, oleh KL Invest, oleh Kementerian Luar, oleh agensi-agensi kerajaan, dia akan mendatangkan hasil yang lebih lumayan. Pada waktu yang sama, itu strategi kita untuk ke Grammy. InsyaAllah tahun ini kita akan mulakan ANAM insyaAllah setiap tahun. Tahun ini kita akan mulakan Anugerah Nasyid Antarabangsa. Okey. Tahun ini? Tahun ini. Dan RTM insyaAllah. InsyaAllah penyiar rasminya. InsyaAllah. Jadi kita akan ke arah itu. Cuma perlu ada satu perancangan yang sangat khusus dan fokus yang lebih mendalam untuk kita mencapai segala apa yang telah pun diinginkan seperti Road to Oscar dan juga Road to Grammy. Dalam masa yang sama juga pemerkasaan komuniti itu sendiri. Bagaimana seharusnya perhubungan komunikasi dua hal itu dapat dicapai untuk memastikan segala apa yang telah pun direncanakan menerusi jendela dapat sampai kepada mereka, terutama sekali bagi mereka yang berada di pedalaman yang tidak boleh diakses melalui talian dan sebagainya, tapi kita perlu turun padang pada mereka. Dia kalau komunikasi untuk di kawasan pedalaman bagi yang tak sampai di konektiviti internet, memang cara-cara yang konvensional, radio, TV sebenarnya masih sangat penting. Maafkan saya. Kemudian Jabatan Penerangan yang turun padang dengan van dengan loudspeaker dia, information on wheels itu sangat berkesan, terutama ni bab COVID-19 ya. Tapi kita juga nak perbaiki komunikasi kita dengan ada dua kumpulan atau dua golongan yang kita harus bagi tumpuan bermula tahun ini. Satu ialah OKU. OKU di Malaysia yang berdaftar 600,000. Tapi kalau ikut unjuran daripada WHO dan juga Jabatan Perangkaan kita dan Datuk Seri Rina pun mengesahkan, dia dalam 10 hingga 15% daripada penduduk. Bermakna kita ada 4 juta lebih OKU dan tak semuanya yang berpendidikan yang baik, yang itu kita harus layani. Kemudian bab komunikasi ni, saya baru belajar bab ini ya. Contoh, dari segi kosakata, vocabulary, orang Pekat, rupanya dia tak sama macam kita walaupun dia boleh membaca. Tak semua orang Pekat faham maksud waris walaupun dia pandai baca waris, sebab kita faham waris kerana kita selalu dengar. Dia tidak dengar, dia cuma baca apa yang dia nampak. Jadi saudara fikir dia mengisi borang macam kita ni senang ke? Tidak. Tak semudah itu. Itu baru bagi orang Pekat. Bagaimana itu orang Pekat dan bisu. Bagaimana dengan yang buta dan sebagainya. Jadi ada banyak
isu komunikasi yang kita harus selesaikan. Jadi sebab itu kita dah insya-Allah bulan Januari ini juga kita mulakan unit komunikasi OKU di kementerian. Dan nanti ITM akan ada lagu negaraku untuk OKU. Saya dah bincang dengan KP. Okey, ya. Dan juga untuk orang asli. Kita harus perbaiki. Dia tidak sekompleks masalah OKU, tapi kita sebagai kerajaan dan kitalah penyiar rasmi RTM, tapi RTM dah ke depan sebenarnya sebab kita ada pun radio-radio yang menggunakan dialek dan juga ini sebenarnya dah 24 bahasa ataupun dialek yang 24 atau 28 dialek digunakan oleh radio-radio RTM. Itu sudah selangkah yang jauh ke depan. Cuma kita kena tambah sikit-sikit di sana sini untuk kita sebab dia komunikasi kita dalam banyak hal kerajaan selalunya sahala. Kita kena baiki yang soal mendengar daripada mereka. Selain berperang dengan COVID-19, kita juga berperang dengan berita palsu juga, Datuk. Dan tidak kita perlu bersetuju bahawa agensi di bawah KKMM memainkan peranan yang cukup besar. RTM, SKMM. Bagaimana untuk kedepannya sepanjang tahun ini kita perlu memperkasa peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi ini dalam membantu masyarakat mendapatkan maklumat sahih dan semasa khususnya? Yalah, kita hari-hari terpaksa membuat pembetulan, pemakluman, kita guna istilah pemakluman. Kita ada pasukan respons pantas untuk COVID-19 saja. Saya rasa sehingga hari ini mungkin dah 450 atau lebih pemakluman yang kita buat setiap hari. Malangnya sebahagian ataupun segelintir rakyat kita ni terlalu kreatif pula untuk ini. Yalah, saya fikir kerja pemakluman itu kita kena teruskan, tetapi pada waktu yang sama kita didiklah. Saya percaya rakyat Malaysia akhirnya dia faham bahawa dia tidak seharusnya menyebarkan berita palsu. Cuma ialah dia teori tawaran dan teori permintaan dan tawaran. Ada yang meminta, ada yang nak dengar gosip-gosip ini dan ada pula yang menawarkan. Agaknya dia tak ada kerja musim COVID-19 ni. Tapi ialah mudah-mudahan kita boleh atasi bersama, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi banyak perancangan bagi tahun 2021, tetapi ia tidak semudah yang disangka kalau tidak mempunyai satu kerjasama yang jitu dan kuat dalam kalangan masyarakat itu sendiri, terutama sekali dalam kita mendepani pandemik COVID-19 yang kita akan hidup untuk bertahun-tahun lama lagi. Jadi kalau kita melihat pagi tadi telah pun kita kongsikan bagaimana situasi malam tadi dalam menyambut ambang tahun baru 2021. Walaupun sudah dinyatakan kita dah sampaikan informasi peranan kita dah mainkan untuk menyampaikan jangan keluar, jangan pergi berkumpul sebagainya, tapi masih lagi ada situasi yang seperti itu. Kita ini tanggungjawab kita jugalah sebagai penyiar. Kita harus terus mendidik. Kita ni ada kealpaan bermusim. Perasan tak kalau pergi masjid, nak masuk masjid dia ikut SOP sebab ada pengawal. Dia masuk dalam masjid, dia ikut SOP sebab sejadah telah diatur. Tengok masa dia keluar masjid, Kang. Kemudian pergi ke kedai, katalah di kompleks beli belah. Nak masuk tu dia ikut SOP. Dia scan, dia ambil suhu, ikut jarak. Masa nak bayar sekarang pun dia ikut. Sebab ada line tau. Masa dalam tu, masa dia tolak troli tu, macam biasa je, belaga bau dan sebagainya. Itu yang saya fikir pelan-pelan kita boleh, insya-Allah. Rakyat Malaysia ni dia sangat baik belaka sebenarnya. Cuma kerisauan kita satu saja. Tahap pematuhan SOP sebenarnya sangat tinggi. Saya ingat 95%, 96%. Tapi itulah yang 45% itu oleh kerana COVID ni luar biasa masalah dia. Walau seorang pun tak patuh, kita dah risau. Kan? Macam kita ni jaga-jaga je kan. Ini kira dah alhamdulillah. Tapi itulah ada waktunya. Saya pernah tengok
macam yang you sebut tadi lah. Dia ada waktu-waktu tertentu macam dekat ferry kan, baru ni kita tengok itu menakutkan. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hatilah. Ya, insya-Allah. Kita sama-sama doakan. Datuk, tahun ni saya masih lagi dalam kategori remaja, 28 tahun. Remaja, jadi remaja ni dia sangat dinamik kemahuannya. Perancangan juga, Datuk, sebab ada MDEC di bawah KKM untuk melahirkan lebih banyak usahawan digital, kerana kita tahu sekarang ini pekerjaan lebih banyak tertumpu kepada sektor-sektor ekonomi gig misalnya. Datuk, perancangan ke arah itu? Sebenarnya COVID-19 menyebabkan gig ekonomi semakin berkembang, ya, terutamanya dalam bahagian ataupun bidang penghantaran makanan, barangan, ya. Saya ingat beratus ribu rakyat Malaysia yang terlibat. Dari satu segi, itu mungkin satu-satunya kerja yang dia boleh buat. Dari segi yang lain, itu mungkin untuk menambahkan pendapatan. Cuma kita melihat juga jumlah yang berkelulusan diploma dan universiti yang agak tinggi yang terlibat dalam gig ekonomi. Tetapi daripada penglibatan itu, yang betul-betul orang kata pekerjaan yang bernilai tinggi itu sekadar 20%. Jadi cabaran untuk kita, terutamanya MDEC, bukan sangat menambah jumlah yang terlibat dalam gig ekonomi. Itu saya fikir tak perlu dibuat apa-apa, mereka akan datang, ya. Tapi ialah menambah yang 20% itu. Macam mana supaya kerja-kerja yang tinggi nilainya dalam gig ekonomi itu melebar. Tidak hanya 20%, tapi dinaikkan kepada 30%, kepada 40%. Jadi value addedness itu yang menjadi tumpuan kita. Okey, kita boleh bayangkan tahun 2021 ni akan satu fasa yang kerja keras bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menyampaikan maklumat yang tepat pastinya, tapi dalam masa yang sama juga dalam kita merencana pelan digital itu sendiri untuk ke arah yang berjaya. Tapi dalam masa yang sama kita di hari yang pertama tahun 2021 ni, Datuk, mungkin bagaimana untuk kita kekal optimistik. Segala yang akan berlaku pada masa yang akan datang ini adalah satu perkara yang akan berlalu, tetapi dalam masa yang sama kita perlu meneruskan lagi kehidupan sempena dengan Tahun Baru. Ya, dia dua bahagian lah. Ya. Dari satu segi kita kena terus berjaga-jaga. Sebab ini musuh yang kita tak nampak. Memang tak nampak. Ya. Panglima Angkatan Tentera kata kalau perang tu kita tahu di mana musuh. Kalau musuh guna senjata kimia pun masih lagi boleh tahu. Kita duduk dalam satu bilik tertutup, kita insya-Allah selamat. Ini tak tahu. Ya, duduk dalam bilik sama-sama belum tentu selamat. Yang keduanya ialah kita kena teruskan kehidupan. Sebab itu mulai hari ini misalnya, semalam pun telah diumumkan oleh Yang Amat Tan Sri Muhyiddin, kita beri tumpuan yang lebih lagi kepada soal ekonomi, ya, supaya yang berniaga boleh berniaga, yang bekerja meneruskan pekerjaan. Sebab kalau kita hanya tumpu satu pihak, yakni kesihatan saja, kita tak tumpu ekonomi, lama-kelamaan negara akan jatuh miskin dan rakyat jadi bertambah susah. Jadi kita kena bangunkan ekonomi sambil menjaga kesihatan. Jadi dua-dua ni kena dibuat sederap. Ya. Okey. Itu nasihat umum untuk rakyat Malaysia. Kami di RTM dan juga agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia mahu sedikit kata-kata semangat Datuk untuk mendepani tahun 2021 yang pasti mencabar juga untuk kami. Ya, insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk warga yang di bawah orang kata jagaan KKMM, sama ada yang dalam ekonomi digital, sama ada dalam industri kreatif, kita akan tambah baik segala usaha kita, kebajikan mereka dijaga dan sebagainya. Dan sebagai hadiah untuk RTM, kita ada ramai yang piecemeal. Terus ya. Jadi kita menawarkan, ini akan dikonfirm oleh KPPA, SPA dan sebagainya. Tapi untuk langkah permulaan ialah
397 orang yang piecemeal itu kita akan tawarkan untuk contract of service. Okey, alhamdulillah. Sebagai proses awal permulaan. Alhamdulillah. Sebagai alumni piecemeal di RTM, saya sangat-sangat bergembira dengan khabar baik ini. Tahniah untuk rakan-rakan pastinya di bilik berita, ketua pemberita yang juga berjuang. Tahniah untuk KSU dengan KP baru. KSU dan juga baru juga kerana berjuang untuk kebajikan warga RTM sendiri, insya-Allah. Ya, kita akhiri dengan berita yang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama-sama kita pada pagi ini untuk hari yang pertama tahun 2021. Okey, kenangan yang akan kita bawa sampai hujung tahun, insya-Allah.